أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ilahi Tuhanku, Anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Waridaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini tuan-tuan, kita bersambung pula dengan nasihat yang seterusnya yang kita dengar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkenaan, tulis di ruangan komen, dan juga sahabat-sahabat yang berada di Telegram chat, 4 macam kenikmatan di sebalik bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rupa-rupanya di sebalik bencana, di sebalik ujian, kalau kita memandang dengan ilmu, memandang dengan firasat tuan-tuan, kita akan mendapat 4 kenikmatan. Satu nikmat yang kalau kita menghalusi akan dia, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, saya yakin tuan-tuan, nikmat ini akan memberikan kekuatan kepada kita, diri kita, rohaniah kita untuk menempuh setiap ujian, bala dan bencana yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya kita. Baik. Dirawikan daripada sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, wallahi, Allah tuan-tuan, dia mulakan dengan kalam wallahi, ma batulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Artinya apa? Wallahi, demi Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar memulakan kalam wallahi, demi Allah. Bermakna dia bersumpah, wallahi, demi Allah, setiap kali aku ditimpa bencana, maka di situ selalu terdapat 4 nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tulis tuan-tuan, demi Allah, kata Sayyidina Umar, setiap kali aku ditimpa bencana, maka di situ juga selalu aku mendapat 4 nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Awwaluha idh lam takun fi dini, wa thani idh lam takun a'zama minha, wa thalithu idh lam takun muhramar ridha biha, wa rabi'u inni arju thawaba 'alaiha. Artinya apa? Awwaluha, apa nikmat yang Tuhan bagi ini di sebalik balak bencana yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulis di ruangan komen. Yang pertama sekali, bila mana diuji saja dengan ujian, dengan balak, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, awwaluha, yang pertama sekali,
idh lam takun fi dini. Bala itu, bencana itu tidak mengena dan tidak menjejaskan agamaku. Allahumma salli ala Muhammad. Poin yang pertama, tulis di ruangan komen. Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, dan kalau boleh tag juga kepada sahabat-sahabat tuan-tuan yang down, yang boleh jadi pada PKP 3.0 ini mereka rasa ujian adakah semakin ringan ataupun semakin berat. Walaupun kita nak habis period ni, tak silap sampai 28 hari bulan, lepas tu wallahu a'lam bersambung ke tidak tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun, kadang-kadang kita yakin situasi yang tak diduga oleh akal dan mindanya kita, tetapi itulah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita dah hampir setahun tuan-tuan diuji dengan COVID-19 ini, kalau ikut setahun lebih. Tapi kita bermula lockdown start daripada bulan 3 tahun lepas, bulan 3 nak masuk ke bulan 4 tahun lepas, dan sekarang ni dah hampir setahun lebih tuan-tuan. Boleh jadi ada di antara sahabat-sahabat kita yang masih lagi diuji dengan keadaan situasi yang tak stabil dan sebagainya. Jadi cuba kita sampaikan maklumat ini kepada mereka, kerana kata Sayyidina Umar Al-Khattab, bila diuji aku dengan satu bala, yang benda pertama sekali nikmat yang aku nampak tulis, balak tu tak pernah kena kepada agama aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alaihi wasallam. Habsah Bakar dan juga Lina yang berada di ruangan NBS channel Telegram kita pada pagi ini. Yang pertama sekali apa dia kata Sayyidina Umar, COVID tu bahasa kita lah, kalau kita syarah sekarang, betul aku diuji dengan COVID-19, tapi COVID tu tak menjejaskan agama aku, tak menjejaskan keimanan aku, dan tak menjejaskan pendirian aku. Tuan-tuan, kalau perkara ini ada dalam minda dan diri kalian, mudah-mudahan kalian telah memperolehi nikmat yang pertama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu satu nikmat tuan-tuan. Ya, walaupun kita stres, ada yang di antara sahabat kita kena diberhentikan kerja dan sebagainya, ada di antara sahabat kita payah nak cari rezeki, payah nak buka kedai, namun perlu dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Perkara dan ujian yang berlaku ini, Allah Ta'ala tidak mengenakan ke atasnya nikmat apa dia? Agama. Agama tak terjejas. Agama tak terjejas. Iman aku tak terjejas pun. Dan iman aku tak rosak pun berkenaan COVID-19 ini. Bahkan apa yang berlaku, kalaulah tuan-tuan boleh muhasabah, ya Allah, beruntungnya ya Allah, disebabkan COVID-19 inilah agama aku makin dipertingkatkan, iman aku makin bertambah, diri aku makin dekat denganmu ya Allah, maka aku bersyukur. Maka aku bersyukur. Sebab tu tuan-tuan, sentiasa dalam program, dalam program hamba cuba bantu peserta-peserta untuk memahami satu modul yang begitu powerful dan hebat. Hamba kata, hakikat sesuatu ujian itu adalah nikmat. Hakikat sesuatu ujian itu adalah nikmat. Siapa yang rasa setahun dua ni tuan-tuan ilmu dia makin bertambah? Cuba tulis di ruangan komen. Siapa yang rasa setahun dua ni agama dia makin bertambah? Pelik kan, agama makin bertambah. Bukan bertambah agama lain, maknanya ilmu agama dia makin bertambah. Siapa yang rasa setahun ni lah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, daripada dulu jahil tak tahu, sekarang ni rasa banyak dah tahu dah. Impak daripada COVID-19, tuan-tuan diarahkan oleh kerajaan work from home, dan kemudian banyak pula pengajian, ada peluang untuk kalian belajar. Tulis di ruangan komen, agar hari ni kita nak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oh, di sebalik ujian, rupa-rupanya ada nikmat yang kau nak beri kepada kami ya Allah. Kadang-kadang kami terlepas pandang, kami duk fokus kepada ujian, kami tak fokus kepada nikmat yang telah kau berikan. Jadi pertama sekali kata Sayyidina Umar, aku bersyukur. Setiap kali diuji kepadaku nikmat, dan setiap kali diuji kepadaku balak dan ujian, perkara yang pertama sekali aku nampak apa dia? Iaitu balak dan ujian aku tidak menggoyah dan tidak menjejaskan agamaku. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan tulis di ruangan komen, ya Allah, dengan COVID-19 yang diuji ni ya Allah, masih lagi tidak merosakkan agamaku. Tulis tuan-tuan.
Supaya apa? Kita bermotivasi dalam santapan rohani setiap pagi, dan kita memahami perjalanan ini tuan-tuan, dalam keadaan kita nak memastikan bagaimana kehidupan kita menjadi lebih baik. Itu poin yang pertama. Baik. Yang kedua, sahabat-sahabat di Telegram, wathani idh lam takun a'zama minha. Allahumma salli ala Muhammad. Tulis poin nombor 2 apa dia? Yang kedua, apakah nikmat yang aku dapat di sebalik ujian-ujian yang diberikan oleh Allah? Bila semua ujian ni umum tuan-tuan. Betul Nori Salsabila, bila semua ujian ni umum. Kita bukan khususkan semata-mata kepada ujian COVID-19. Jangan kalian ingat takdir kata 2023 dah selesai COVID-19 tuan-tuan. Lepas ni tak ada ujian ke? Kita boleh bertanya dengan orang-orang lama. Kalau dulu apa ujian dia? Jepun. Zaman Jepun susah nak cari makan. Zaman Jepun kadang-kadang beras kena simpan dekat dalam tanah. Takut Jepun apa tu? Takut Jepun curi, takut Jepun rompak, takut Jepun ambil dan sebagainya. Habis pula ujian pada zaman Jepun, merdeka. Datang pula ujian yang lain. Datang pula penyakit apa kusta yang sampai dekat Sungai Buloh tu. Buat tempat yang khas untuk orang penyakit kusta. Kalau ikut dia merebak begitu kuat. Lepas tu baik balik. Datang pula ujian-ujian yang lain. Tuan-tuan, bersedialah dengan ilmu, kerana ujian pasti datang. Jangan kita menyangkakan 2023 insya-Allah selesai, lepas tu kita boleh tenang kembali. Syarat Allah Ta'ala meletakkan kita di muka buminya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak uji kita. Memang ujian itu satu perkara yang pasti. Tulis poin yang kedua apa dia? Yang kedua, kerana bencana itu tidak lebih berat daripadanya. Apa dia? Tulis. Iaitu cubaan itu ataupun ujian itu tidak lebih berat daripada ujian yang menimpa dirinya pada zaman dahulu. Ini kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, bila dia dah Islam, kalau datang ujian, dia kata, ya Allah, nikmatnya, manisnya ujian ini. Sebab apa? Ujian ni taklah seteruk ujian yang dulu. Ujian ni taklah seteruk ujian yang dulu. Bila kita ada mindset begini tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, maka ini akan membantu diri kita, rohaniah kita, untuk sentiasa berhadapan. Untuk sentiasa berhadapan. Alah, kalau setakat dia tak boleh kerja. Contoh. Dengan sebab ujian COVID-19, masuk surat khabar tak boleh bekerja dan sebagainya. Aku ni ibu tunggal. Lama dah kena jaga anak. Anak dah 4 orang. Laki lari masalah. Dari dulu aku letih cak kerja seorang-seorang. Maka bagi diri dia lebih berat. Sebab itulah Sayyidina Umar, cara dia memandang, ya Allah, ujian yang kau bagi ni tak berat, tak lebih berat daripada dulu. Dulu waktu aku kafir, waktu aku tak terima hidayah, waktu aku tak kenal Islam, aku rasa ujian dulu lebih berat daripada yang sekarang. Ni, kalau kita ada mindset begini tuan-tuan, kita akan nampak, kita akan bukan fokus kepada masalah, kita akan fokus bagaimana cara kita nak selesaikan masalah dengan lebih indah. Terima kasih Tuan Haji Yusof. Itu semua kalam orang dah belajar dalam program Waalaikumsalam Nur Jilin. Saya ulang balik, cuba cakap begini. Datang je ujian, ya Allah, aku rasa ujian hari tu lagi berat kot. Mudah, itu bahasa mudah. Kepada Lina yang berada di Telegram, Echa Hazimi, Fazlilatul Laili, cakap begitu. Ya Allah, aku rasalah ujian ni makin ringan kot daripada yang dulu. Cakap begitu. Makin ringan kot daripada yang dulu. Bila tuan-tuan mula berkata begini, tuan-tuan akan cuba menerima seadanya ujian yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita pasti boleh berhadapan dengan dia. Sebab apa? Kalau dulu yang berat pun aku boleh, kenapa yang yang aku rasa lebih ringan ni aku tak boleh berhadapan dengan dia? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Habis. Itu nikmat yang kedua. Sebab tu tulis kejap di ruangan komen tuan-tuan. Selalu saya ulang ayat ini, peringatan untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat yang sedang melihat live pada pagi ini
dan juga sahabat yang berada di Telegram, dah, jangan tinggalkan ayat amanar Rasul. Tulis tuan-tuan. Tulis. Kalau tuan-tuan betul-betul nak terus berhadapan dengan ujian daripada Allah, kalau tuan-tuan betul-betul nak pastikan setiap ujian itu tuan-tuan boleh lulus tanpa gagal, dah, sebagaimana yang berlaku ke atas Sayyidina Umar, dah, artinya apa? Tulis tuan-tuan, jangan tinggalkan amanar Rasul. Bacalah lepas mayang ke, dah, lebih-lebih lagi aula lepas subuh dan lepas daripada waktu maghrib. Baik. Jadi, apakah faedah bila mana kita mengamalkan amanah Rasul? Apa faedah dia? Tulis di ruangan komen. Bila tuan-tuan beramal dengan amanah Rasul, maka di dalam itu ada satu ayat yang menegaskan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa makna dia? Hoi manusia, aku ni Tuhan, aku ni bijak, aku ni pandai, aku ni cerdik. Aku takkan beri ujian kepada kamu yang aku tahu kamu tak boleh. Aku takkan beri ujian kepada kamu melainkan ujian tu layak kamu berhadapan dengan dia. Aku boleh beri ujian kepada kamu yang tak dapat tidak ujian itu pasti kamu boleh berhadapan dengan dia. Bermakna Allah Ta'ala tidak memberatkan kepada kita satu benda kita tak mampu. Itu kesimpulan daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan tinggal tuan-tuan, please jangan tinggal. Dah, ayat tu is very powerful. Rahasianya pun hebat, maknanya pun hebat, kefahamannya pun hebat. Lebih-lebih lagi orang yang mengamalkannya, insya-Allah tetap akan memahami kehebatan-kehebatan yang sebenar. Sebab tu kalau ditanya ustaz yang baca, kalau dia baca rotib ada amanah Rasul boleh ke? Boleh. Kalau dia baca wirid-wirid ataupun aurat-aurat yang telah ada dalamnya amanah Rasul boleh ke? Boleh. Yang penting jangan tinggalkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, sambung. Nikmat yang ketiga, dah, yang dikhabarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan tajuk santapan rohani kita pada pagi ini, 4 macam kenikmatan di sebalik bencana yang disediakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga tulis, wa thalisu idh lam takun muhramar ridha biha. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tulis tuan-tuan. Apa dia? Yang ketiga, kerana bencana itu tidak menghalangi redha Allah Ta'ala kepadaku. Tulis. Kerana bencana itu, kerana bala itu, dah tidak menghalang pun aku dapat redha Allah. Kenapa aku nak stres? Bahkan tuan-tuan cuba convert. Kalaulah dengan bala itu, redha Allah lebih dekat. Sebab apa? Dengan aku bersabar. Kalaulah dengan bala itu, menjadikan redha Allah lebih cepat. Sebab aku redha dengan atas ketentuannya. Kalaulah dengan bala itu, menjadikan redha Allah Ta'ala lebih pantas dan menyinggap dalam hidupku. Kerana apa? Kerana kita cuba mengembalikan setiap apa yang berlaku itu kepada dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kata ulama, likulli syai'in sababun. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Dan ada sebabnya. Cuba tulis kejap di ruangan komen. Ada tak orang sabar tak ada sebab? Sahabat-sahabat di Telegram NBS channel, siapa nak bercakap sekejap? Ada tak orang yang sabar tanpa sebab? Echah, Afifah Ghazali, Lina, Princess A di hati, Kak K, panjang nama dia. Ada tak orang sabar? Kita balik rumah, mak kita tengah duduk dekat atas apa tu? Ala kursi rotan yang boleh bergerak atau apa nama dia? Kursi malas. Dah kursi malas. Nyek. Dah. Buat apa tu mak? Tengah sabar, katanya mak kita. Dah. Tengah sabar. Iyalah, sabar apa mak? Tak ada apa. Mak tengah sabar je. Iyalah, mak sabar ada masalah apa? Dah. Ada masalah apa? Mak stres ke? Duit tak ada ke? Tak ada apa-apa. Mak tak ada masalah, mak tengah sabar je. Kak Norani, rocking chair. Dah.
Mak tengah sabar. Ada. Kok dah relax je. Apa tu rocking chair tu bergerak. Dah. Tuan-tuan, likulli syai'in sababun. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Tak ada orang bersabar tak ada sebab. La. Dah? Tak mungkin. Maka bermakna kalau dengan sebab menjadikan aku sabar, tulis poin dia seterusnya. Kalau dengan sabab boleh menjadikan aku sabar, maka sabar itu membawa kepada redha. Habis. Kalau dengan sebab menjadikan aku sabar, maka sabar itu membawa kepada redha. Sebab apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala itu berserta, dekat, hampir dengan orang-orang yang sabar. Maka tidak mungkin penyertaan itu, bersertanya Allah Ta'ala itu bukan pada jisim, tapi pada mana hakiki yang begitu benar. Bagaimana mungkin Tuhan tak redha dan Tuhan dekat dengan kita? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Adakah kalian jelas? Sebab tu tulis. Kalaulah dengan sebab menjadikan aku sabar, maka sabar itu membawaki kepada redha. Syukur. Maka itulah kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, setiap kali ditimpa balak dan ujian, Allah, ujian ni masih lagi tak menghalangi redha Allah Ta'ala kepadaku. Maknanya, sekiranya satu ujian sampai kepada satu situasi terhalangnya redha daripada Allah, waktu itulah barulah Sayyidina Umar mula gelisah, mula risau, mula stres, berfikirkan balak yang berlaku. Tetapi seketika balak itu mendatangi dan tidak menghalang redha Allah Ta'ala sampai kepadaku, dan aku redha kepada Allah, Allah, manis. Ujian tu manis. Itu perkara yang ketiga. Dan akhir sekali, nasihat yang keempat, berkenaan 4 macam kenikmatan di sebalik bencana. Apa dia? Yang keempat, warabi'u inni arju thawaba 'alaiha. Tulis, yang keempat, lantaran bencana itu aku dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau mempunyai besar harapan untuk mendapatkan pahala lantaran adanya ujian tersebut. Tuan-tuan, kalaulah ujian Allah Ta'ala ini membawaki pahala yang banyak, kenapa kita nak bersedih dengan ujian? Kalaulah asbab daripada ujian ini membawa kepada kita kebaikan yang banyak, sama ada sebelum, semasa, ataupun selepas, ya, peringkat awalan kita akan stres. Itu sebagai manusia, orang awam, manusia biasa, benda itu berlaku. Cuma secara hakikatnya tuan-tuan, kalau kita dapat banyak pengajaran, banyak kebaikan di sebalik bencana, yang maaflah kalau saya sebut perkataan ini, tuan-tuan yang sedang melihat live pada pagi ini, tuan-tuan bukan lagi orang muda-mudi. Boleh jadi masih ada di antara kalian yang masih lagi muda, remaja. Tetapi afwan lakum, kalau saya berkata majoriti, kebanyakan yang sedang berada di sebalik tabir live yang sedang berlangsung pada pagi ini, tuan-tuan yang telah melalui begitu banyak ujian, tuan-tuan yang telah melalui begitu banyak apa yang Allah Ta'ala telah sediakan, dan tuan-tuan telah melalui begitu banyak pahit getirnya kehidupan. Kalau betul lah kalam saya, tulis di ruangan komen. Kalau tak betul, tegur kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bermuafakat kepada perkara kebaikan, tak nak berbalah kepada perkara kekhilafan. Terima kasih Nur Lili. Maknanya, kalau tuan-tuan dah masak dah dengan ujian ni, lepas satu, lepas satu, lepas satu, nescaya tuan-tuan akan melihat, ya Allah, di sebalik ujian yang rupa-rupa banyaknya benda kau nak bagi. Kadang-kadang diambil sesuatu untuk diberi kepada sesuatu. Kadang-kadang ditarik sesuatu untuk dianugerahkan kepada sesuatu. Tidak berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Melainkan pada ketika itu diuji dengan Nabi ujian yang begitu besar. Diambil orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dalam keperitannya itu, Allah Ta'ala beri kegembiraan, satu nikmat yang luar biasa, dan bukan semata-mata peristiwa yang indah, bahkan
melihat Allah Ta'ala suatu perkara yang tidak termasuk oleh akal akan kehebatannya. Jadi maknanya tuan-tuan, cuba muhasabah. Ya Allah, banyaknya kalau nak fikir ujian. Tuan-tuan yang, maaf saya sebut, pernah berada di zaman Jepun, tuan-tuan yang pernah berada di waktu sebelum merdeka, tuan-tuan yang pernah berada pada zaman kesusahan dahulu, cuba ambil poin-poin tadi dan jadikan ia sebagai renungan. Kalau sekarang ni aku susah, dulu aku lagi susah. Kalau sekarang ni nikmat ujian yang aku dapat ni, sebenarnya dulu pun dah ada ujian, tapi di sebalik ujian itu rupa-rupanya ada kebaikan. Ada pula ujian, di sebalik ujian tu pula ada pula kebaikan. Itu yang Sayyidina Umar nak sampaikan. Dan akhir sekali tuan-tuan, kalaulah kita mati besok, kalau Allah Ta'ala boleh bentangkan, ni pahala-pahala ni dapat sebab apa? Sebab kau bersabar kepada ujianku, kau bersabar di atas nikmatku, kau bersabar di atas balakku. Nescaya tuan-tuan kita akan bergembira. Bergembira tu bukan berseronok, kita redha di atas apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulang balik, apakah 4 macam kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan di sebalik bencana? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang pertama, selagi mana bencana itu tidak merosakkan agamaku, aku tak kisah. Yang kedua, selagi mana bencana itu tidak lebih berat daripada dulu, dulu lagi berat. 2. Yang ketiga, selagi mana bencana itu tidak menghalang redha Allah Ta'ala sampai kepadaku, insya-Allah aku akan tempuh. Dan yang keempat, kalaulah dengan bencana tu aku dapat pahala lebih banyak, aku dapat kebaikan lebih banyak, aku dapat kebajikan lebih banyak, ya Allah, aku akan sentiasa berhadapan dengan balakmu, ujianmu, yang mudah-mudahan kalau asbab itulah membawaki kepada pahala redha, maka aku bersedia ya Allah. Apa jua ujian yang disediakan oleh Engkau Jalla wa'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini terus memberi motivasi kepada kita dalam hashtag Santapan Rohani. Mudah-mudahan rohaniah kita lebih baik, hati kita lebih hebat, batin kita lebih cemerlang dalam perjalanan kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Jadi saya rasa sahabat-sahabat di Facebook page madai pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Dan kepada sahabat di Telegram, kalau nak tanya apa-apa, boleh. Dan saya buka ruang untuk pertanyaan. Okey, kepada sahabat di page Irwan Zahuri, ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.